Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khalid Menjimat dari Palestine Center of Excellence. Baik, hari ini saya nak kongsikan kepada kita semua tentang satu perkembangan yang sedang berlaku di Israel, yang mana kalau kita melihat berita-berita utama dunia, kita akan mendengar keadaan di mana di Israel ini sedang berlaku satu demonstrasi besar-besaran ke atas kerajaan, yang mana rakyat Israel ketika ini sedang membantah tindakan kerajaan baru Netanyahu untuk merombak undang-undang kehakiman di Israel. Bantahan ini telah bermula sejak tertumbuhnya kerajaan baru di Israel pada bulan Januari. So rakyat Israel telah berkumpul sejak bulan Januari, berhimpun membantah cadangan untuk merombak undang-undang ini, dan bantahan ini telah berterusan daripada bulan Januari sampailah kepada hari ini. Dan perkembangan yang berlaku sepanjang bantahan ini terdapatnya juga bukan setakat bantahan daripada rakyat Israel sendiri, tapi juga daripada komuniti-komuniti Yahudi di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat dan di Eropah. Mereka merasakan ada kebimbangan di sudut sekiranya undang-undang ini dirombak, dia akan menggugurkan dan mencairkan elemen demokrasi di Israel. Terdapat juga beberapa seksyen daripada rakyat Israel yang terdiri daripada bekas-bekas polis, bekas-bekas tentera, bekas-bekas ahli perisikan Israel Shin Bet. Mereka juga menentang rombakan undang-undang ini disebabkan kebimbangan mereka terhadap kesannya kepada identiti negara Israel. So kita nak lihat hari ini, dalam video ini saya jelaskan kepada kita apakah sebenarnya yang menyebabkan undang-undang ini, rombakan undang-undang ini sangat kontroversi di Israel. Jadi ada tiga perkara yang mana menimbulkan kontroversi. Yang pertama adalah undang-undang ini cuba untuk mengurangkan kuasa mahkamah utama di Israel, iaitu Supreme Court mereka. Kalau negara kita ada mahkamah persekutuan yang paling tinggi sekali, mereka ada Supreme Court. So mahkamah Supreme Court ini cuba dikurangkan kuasanya melalui undang-undang ini, di mana sekiranya ada undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen kemudian dibawa kepada Supreme Court, dan Supreme Court kata undang-undang ini tidak boleh diluluskan sebab dia bertentangan dengan undang-undang asas negara Israel dan bertentangan dengan undang-undang yang lain, menyebabkan undang-undang ini tidak diluluskan oleh Supreme Court. Jadi ia akan menyebabkan undang-undang ini akan terbatal. Ini adalah proses yang sebelum ini. Kerajaan Israel cuba untuk mengurangkan kuasa mahkamah dari sudut sekiranya ada undang-undang yang diluluskan Parlimen ditolak oleh Supreme Court, Parlimen boleh sekali lagi membuat undian di Parlimen dengan majoriti mudah, undang-undang ini akan diluluskan semula, walaupun mahkamah menentang dan mengatakan ia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah kontroversi dari sudut pelantikan hakim-hakim di mahkamah Supreme Court ini. Kerajaan hari ini mengusulkan supaya panel yang melantik hakim-hakim ini, yang terdiri daripada 9 orang, majoritinya akan dikuasai oleh kerajaan. Sebelum ini, komposisinya ada 9 orang yang ahli panelnya. 4 daripada kerajaan, 5 daripada selain kerajaan, iaitu 3 daripada mahkamah dan 2 lagi daripada badan peguam. Hari ini kerajaan Netanyahu mengusulkan supaya daripada 9 ini, 6 akan berpihak kepada kerajaan, yang mana 4 daripada menteri ataupun ahli parlimen kerajaan dan 2 daripada orang yang dilantik oleh kerajaan, dan hanya 3 daripada mahkamah. So ini akan menyebabkan kerajaan mempunyai majoriti automatik untuk melantik mana-mana hakim mahkamah Supreme Court ini. So ini akan menyebabkan kerajaan mempunyai kuasa untuk melantik hakim-hakim berbanding sebelum ini, yang mana kerajaan ada say tapi tidaklah mempunyai majoriti untuk meletakkan siapa yang patut dilantik sebagai hakim. Itu yang kontroversi yang kedua. Kontroversi yang ketiga adalah sebelum ini setiap menteri dia ada penasihat undang-undang, dan penasihat undang-undang ni selalunya datang daripada mahkamah yang akan melantik dan mengusulkan siapa orangnya, dan orang ini akan menasihati menteri supaya membuat tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. So akan nasihatkan menteri, dan menteri wajib menerima nasihat ini. Sebab dalam undang-undangnya mesti wajib menerima nasihat ini, sebab untuk menjaga keselamatan dan kestabilan dan kesinambungan antara keputusan kerajaan dengan undang-undang yang ada. Tapi dalam rombakan undang-undang baru ini, kerajaan ingin memberikan lebih kuasa kepada menteri untuk melantik siapakah penasihat undang-undang dia. Bahkan kalau penasihat ini berikan nasihat, menteri tidak tertakluk kepada nasihat ini. Maksudnya menteri boleh buat juga keputusan yang selain daripada nasihat yang diberikan. Maksudnya nasihat itu nasihat yang mana, nasihat yang sebagai sekadar nasihat sahaja. Dia tidak tertakluk, menteri tak tertakluk terhadap nasihat ini. Seperti mana contoh tu macam di negara kita kan, kita ada agung tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri. Contoh macam nak bubarkan parlimen, nak ada pilihan raya baru. So agung selalunya akan tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri. Tapi di Israel yang nak buat sekarang ni adalah menteri ni walaupun terima nasihat daripada penasihat dia tak tertakluk kepada nasihat sebab dia boleh langgar dan boleh buat keputusan yang lain. So ini tiga perkara yang menimbulkan kontroversi
besar kepada rombakan undang-undang yang cuba dibuat oleh kerajaan Netanyahu pada hari ini. Apakah implikasinya? So ada orang mempersoalkan kenapa yang menyebabkan kalau benda ini berlaku, siapa kesannya kepada Israel? So antara yang membantah undang-undang ini mengatakan bahawa dia akan memberi kesan kepada dari sudut nilai demokrasi di Israel. Sebab Israel ini kebanyakannya sebenarnya walaupun mereka ada golongan yang ekstrim, Yahudi, Ortodok dan sebagainya, tapi sebahagian besar daripada pembina negara Israel ini sebenarnya kebanyakan mereka daripada golongan liberal yang mana sangat berpegang kepada prinsip demokrasi dan mereka inilah yang sangat bimbang sekiranya Israel kerajaan mengurangkan dan mencairkan elemen demokrasi ini yang memastikan supaya kerajaan ada check and balance kan. Mahkamah akan check keputusan kerajaan dan mengimbangi supaya kerajaan ini tak menyalahgunakan kuasa dia. Dan dia tak gunakan kuasa sebagai majoriti, dianggap majoriti itu cukup untuk menentukan apa sahaja di negara tersebut. So, dibimbang akan memburukkan hubungan mereka dengan negara-negara demokrasi yang lain seperti Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasi dari sudut ekonomi. Mereka bimbang pelabur-pelabur akan tak tertarik terhadap Israel sebab dah mulai hilang elemen demokrasi di Israel. Kemudian yang ketiga dari sudut kesan akan menimbulkan krisis perlembagaan dekat Israel. Sebenarnya Israel dia tidak ada perlembagaan. Ini satu benda yang agak unik terhadap Israel, tentang Israel ni. Dia tak ada perlembagaan. Jadi ini yang menyebabkan konflik pada hari ini, bagaimana nak memimbangi antara keputusan kerajaan eksekutif dengan keputusan hakim mahkamah. Jadi kalau selepas ini contohnya berlaku keadaan di mana parlimen memutuskan undang-undang, kemudian mahkamah menolak undang-undang ini, kemudian kembali kepada parlimen dan parlimen meluluskan dan benda itu undang-undang ini terpaksa dilaksanakan walaupun ditentang oleh mahkamah. So dia akan menimbulkan konflik di mana kalau undang-undang tu berkenaan dengan keselamatan. So apa tindakan polis dan tentera? Nak dengar kerajaan ke nak dengar mahkamah punya keputusan? So ini akan menimbulkan konflik yang mana dibimbangi akan menimbulkan ketidakstabilan terhadap masa depan Israel. So ada juga pihak yang mempersoalkan motif di sebalik kerajaan Netanyahu hari ini untuk merombak undang-undang ini. Ada dikatakan bahawa adakah ini cubaan Netanyahu untuk menggugurkan dakwaan kes rasuah dan pecah amanah dan salah kuasa dia di mahkamah pada hari ini, sebab dia sedang berdepan dengan kes mahkamah. So sekiranya kerajaan mempunyai majoriti untuk melantik hakim-hakim mahkamah ini, adakah mungkin dia akan menyebabkan kes Netanyahu ini akan digugurkan? Ini satu persoalan. Satu lagi persoalan dari sudut adakah ini untuk membenarkan beberapa orang pemimpin parti kerajaan pada hari ini yang tak boleh dilantik sebagai menteri kerana mereka pernah mempunyai kes-kes mahkamah. Sebagai contoh, Presiden Parti Syas, parti kerajaan sebahagian daripada kerajaan pada hari ini, beliau yang sebelum ini dicalonkan untuk menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri, tidak dapat menjawat jawatan ini sebab mahkamah memutuskan beliau tidak layak untuk memegang jawatan ini sebab ada kes pernah disabitkan ke atas beliau. Ataupun adakah ini cubaan parti religious Zionism untuk memulakan cubaan mereka meluluskan undang-undang yang selama ini ditolak oleh mahkamah, undang-undang yang ingin memberi keistimewaan kepada golongan Ortodoks Yahudi supaya mereka ini tak perlu berkhidmat dalam tentera, diberikan banyak mungkin kelebihan-kelebihan, bantuan-bantuan kerajaan dan sebagainya. Undang-undang yang sebelum ini cuba diusulkan tapi ditolak oleh mahkamah disebab tidak berperlembagaan. Jadi adakah ini cubaan parti religious Zionism untuk mengusulkan undang-undang, meluluskan undang-undang yang berkait dengan undang-undang Taurat, kitab Taurat orang-orang Yahudi. So ini menimbulkan spekulasi dan kebimbangan berbagai pihak di Israel pada hari ini, yang mana mereka tak mahu Israel ini bertukar daripada sebuah negara demokrasi kepada sebuah negara teokrasi, negara yang memegang undang-undang kitab agama Yahudi, yang sebagian mereka tidak beriman pun kepada kitab ini. Jadi apakah expectationnya? Apakah kemungkinan yang akan berlaku? Ketika ini Netanyahu telah pun mengumumkan yang rang undang-undang ini akan pengundiannya akan ditunda sehingga sesi parlimen yang seterusnya disebabkan pelbagai bantahan termasuk daripada golongan orang-orang tentera yang mana boleh menyebabkan ketidakstabilan di sudut keselamatan dan ekonomi di Israel. Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah rundingan antara pihak kerajaan dan parti-parti pembangkang untuk melihat semula rang undang-undang ini supaya ia akan diimbangi, dan negara Yuskan sendiri pun dia memerlukan sokongan daripada parti-parti pembangkang juga. Tapi setakat ini perkembangannya adalah rundingan nampak tidak berkembang jauh. Katakan
ada banyak kekangan daripada pihak kerajaan yang mendesak untuk meneruskan juga dengan rangka undang-undang yang mereka telah buat. Dan sekiranya kerajaan bertegas juga untuk meneruskan undang-undang ini, kita mungkin akan melihat kerajaan Israel akan tumbang sekali lagi dan mungkin akan berlaku pilihan raya yang terbaru di Israel. Pilihan raya yang ke-6 dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang like dan share. Teruskan menonton dan mengikuti video-video yang saya terbitkan selepas ini.